Assalamualaikum semua pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik 2.2.5 iaitu perhubungan di antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Untuk topik ini, cikgu akan bahagikan kepada 3 elemen penting iaitu yang pertama kita akan melihat kepada pengenalan, yang kedua kita akan melihat kepada nilai pekali anjal, yang ketiga kita akan melihat kepada pekali tak anjal dan kita akan lihatlah bagaimana anjal dan tak anjal ini berhubungan dengan jumlah hasil yang diperoleh oleh pengeluar. Bagi subtopik yang pertama kita akan melihat pengenalan iaitu maksud jumlah hasil. Jumlah hasil ialah pendapatan pengeluar hasil daripada perbelanjaan pengguna. Maksudnya di sini untung yang diperoleh oleh pengeluar hasil daripada jualannya. Okey, cara mengiranya adalah jumlah hasil sama dengan kuantiti darab harga. Jadi secara ringkasnya perubahan harga ini akan memberikan kesan terhadap jumlah hasil. Jadi perubahan ni dan kesan ini terhadap jumlah hasil dan hubungannya kita akan dapat lihat melalui pekali keanjalan iaitu anjal dan tak anjal. Kita lihat pula kepada elemen yang kedua dalam topik hari ini iaitu anjal. Bagaimana anjal ini berhubung kait dengan jumlah hasil ataupun keuntungan seseorang peniaga atau pengeluar. Okey. Untuk hubungan ini, memang dah ditetapkan persamaannya adalah penurunan harga barang yang dibuat oleh pengeluar akan menyebabkan peningkatan jumlah hasil. Dan sebaliknya lah, jika pengeluar meningkatkan harga, akan berlaku penurunan jumlah hasil. Okey, jadi hubungannya kamu dapat lihat dalam slide lah. Contohnya, jika strategi harga pengeluar diturunkan, maksudnya diturunkan harga, jumlah hasilnya meningkat dan sebaliknya. Okey, untuk hubungan keanjalan ni kita akan lihat kepada 5 elemen di mana kita nak bezakan di antara anjal dan tak anjal ini berdasarkan 5 elemen ini. Kita lihat dulu bagaimana kelima-lima elemen ini digunakan untuk melihat hubungan di antara anjal dengan jumlah hasil kepada pengeluar. Okey, kita lihat yang pertama iaitu persamaan. Untuk anjal, persamaannya adalah penurunan harga akan menyebabkan peningkatan hasil. Maksudnya dia berhubungan songsang lah. Jika berlaku peningkatan harga, akan berlaku penurunan jumlah hasil. Itu persamaannya. Okey, kita lihat elemen yang pertama yang kita kira. Okey, yang persamaan tu adalah untuk bagi pelajar nampak sahaja. Okey, yang pertama kita kena mengira ED iaitu nilai pekali keanjalan. Untuk kita buktikan bahawa soalan kita dapat tu anjal ke tak anjal. Okey, cara nak kira tu ikut formula yang cikgu dah bagi sebelum ni lah. Okey, dan dapat nilai ED dia adalah 2.5. Negatif tu kamu abaikan. Okey, untuk huraian ED, kamu kena bagi tahu dulu nilai ED sama lebih besar atau lebih kurang daripada 1. Okey, kalau kurang lebih besar daripada 1, berapa nilainya? Kamu kena cakaplah nilainya adalah 2.5. Barang ini adalah barang anjal. Jadi kita kena bagi tahu persamaan dia, penurunan harga yang sedikit akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil. Maksudnya kenapa cikgu tak buat lagi satu persamaan iaitu peningkatan harga menyebabkan penurunan jumlah kuantiti? Sebab dekat soalan di sini dia berlaku penurunan harga iaitu pengeluar menurunkan harga daripada 20 kepada 16. Kita lihat pula elemen yang ketiga dalam anjal ini iaitu untuk melihat perhubungan ini adalah kita perlu membina kelok. Kelok ini kamu bina macam biasa saja, cuma kalau kelok anjal kita dah belajar sebelum ni dia akan berbentuk landai. Okey. Jadi yang seterusnya yang keempat adalah bukti. Bukti ini kamu kena kira jumlah hasil lah. Ikut formula tadi iaitu kuantiti darab harga ataupun harga darab kuantiti sama saja. Okey, macam mana nak kira? Jika soalan bagi dua iaitu contohnya dia bagi harga asal dengan harga baru, kuantiti asal dengan kuantiti baru. Kamu ambil sama aja iaitu harga asal darab kuantiti asal. Harga baru darab dengan kuantiti baru. Jadi kamu akan dapat dua nilai hasil iaitu hasil asal dengan hasil baru. Jadi macam mana nak buktikan? Kamu tolaklah hasil baru tolak dengan hasil asal. Jadi akan nampak berlaku negatif ke positif. Kalau positif bermaksud dia berlaku peningkatan. Kalau negatif dia berlaku penurunan. Jadi kat sini buktinya bila pengeluar menurunkan harga akan berlaku peningkatan jumlah hasil. Dan yang terakhir kamu kena buat kesimpulan lah. Iaitu penurunan harga barang menyebabkan jumlah hasil meningkat. Kenapa cikgu tulis penurunan? Sebab dekat soalan
pengeluar menurunkan harga. Dan dia berhubungan negatif lah, iaitu jumlah hasil akan meningkat. Terusnya kelas, kita akan lihat elemen yang ketiga hari ini, iaitu tak anjal. Macam mana hubungan tak anjal dengan jumlah hasil? Iaitu keuntungan yang akan diperoleh oleh pengeluar. Okey, untuk tak anjal ini dia berhubung positif. Maksudnya, jika pengeluar menurunkan harga, jumlah hasil akan menurun. Jika pengeluar meningkatkan harga, jumlah hasil akan meningkat. Dia berhubung positif, iaitu berhubung langsung. Okey, kita nak lihat anjal dengan tak anjal ini pun kita lihat pada elemen juga. Persamaan untuk tak anjal dengan hubungan jumlah hasil adalah peningkatan harga barang akan menyebabkan peningkatan jumlah hasil dan sebaliknya. Yang tu saya bagi tahu persamaan dulu. Okay, kita tengok elemen yang pertama dalam tak anjal ini, iaitu bila dapat saja soalan kita mesti kira ED. Okay, kira ED ikut formula yang saya bagi serumus sebelum ni. Okay, dapat jawapan, abaikan negatif. Yang kedua, kita huraikan ED. Didapati nilai ED lebih kurang daripada 1, iaitu barang tak anjal. Kurang daripada 1 tu berapa? 0.25 daripada soalan. Okey. Peningkatan harga akan menyebabkan penurunan dalam jumlah kuantiti yang diminta. Okey, kenapa saya tulis peningkatan harga? Sebab dalam soalan ini pengeluar meningkatkan harga daripada 40 kepada 72. Elemen yang ketiga adalah kelok. Kelok ni samalah kita lakarkan ikut soalan. Okey, dan keloknya kita nampak tak anjal ini keloknya curam. Okey, yang keempat adalah bukti. Sama juga macam pengiraan tadi. Maksudnya harga asal darab dengan kuantiti asal, harga baru tak darab dengan kuantiti baru, dan dapat jawapan kita tolak. Tengok dapat betul tak hubungan dia tu langsung, berhubung terus. Okey, kesimpulan. Kesimpulannya daripada soalan adalah jumlah kenaikan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Betul lah. Soalan tadi, dia berhubung teruslah. Bila harga meningkat, hasil pun akan meningkat. Refleksinya untuk hari ini adalah kelas, kita dah belajar tentang pengenalan, iaitu kita nak tengok hubungan di antara perkali anjal dan tak anjal dengan jumlah hasil, iaitu keuntungan. Okey. Dan daripada pengenalan itu kita dah pecahkan kepada dua perkara, iaitu anjal dan tak anjal. Okey, untuk barang anjal, hubungannya adalah berhubung songsang, iaitu jika pengeluar meningkatkan harga, jumlah hasilnya akan menurun dan sebaliknya lah. Kenapa? Kerana barang anjal ini adalah barang mewah, barang yang tidak perlu, barang kehendak. Jadi orang akan beli bila harganya turun sahaja. Jadi kamu dah nampak dekat sini, bila harga naik orang tak beli. Jadi maksudnya dia tak akan dapat untung sebab unit yang dijual tiada. Contohnya orang jual karipak lah, seorang jual 50 sen, seorang jual 20 sen. 20 sen tu orang beli 500 biji contoh. Yang bila 50 sen orang beli 2 biji. Jadi siapa yang dapat untung banyak? Yang 20 sen. Walaupun harganya diturunkan. Itu maksud bentuk barang anjal. Sebab tu dia negatif. Sebab hubungan dia tu tak sama. Maksudnya orang tak perlu sangat barang tu. Jika ada duit saja orang beli. Jika murah saja orang beli. Itu maksudnya. Sebab itu dia berhubung songsang. Untuk barang tak anjal pula, dia berhubung positif, iaitu jika harga dinaikkan, jumlah hasil juga akan meningkat. Kenapa? Kenapa barang tak anjal ini adalah barang keperluan. Maksudnya, walaupun harga ditingkatkan, orang tetap akan beli. Sebab itu, bila harganya naik, dia tetap akan dapat untung yang banyak. Sebab orang akan tetap membeli berbanding dengan barang anjal tadi, iaitu barang mewah yang orang beli kadang-kadang dan jika perlu saja, jika orang berkehendak dan jika orang ada pendapatan banyak yang saja. Tapi kalau tak anjal ini, ada pendapatan ke, miskin ke, kaya ke, dia tetap akan beli. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.